Allah kata, kemudian kami jadikan kejadiannya itu ciptaan yang lain. Daripada sperma macam berudu tu jadi manusia. Masya Allah, Masya Allah. Lepas tu kita kena sebut apa kalau kita dengar keajaiban, kehebatan Allah ni? Fatabarakallah. Maha suci Allah, maha berkat Allah. Allah maha baik kepada kita dengan nak dapatkan anak itu melalui proses yang bahagia. Seronok benda tersebut tu. Kemudian mendapat apa dia? Anak yang membahagiakan kehidupan. Itu semua nikmat. Nak mendapat tu proses tu Allah bagi melalui cara apa dia? Kenikmatan bersama dengan pasangan dia. Lepas tu bila dapat anak, apa kita kena buat? Syukur kepada Allah. Apa bukti syukur kepada Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan lepas kita ucap alhamdulillah kan? Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan lafaz syukur. Lepas tu kita kata apa? Lepas kita puji-puji Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sayangnya manusia selepas dia dapat anak, dulu dia berjanji supaya anak itu menjadi hamba Allah. Tapi dia tertinggal tanggungjawab dan janji dia kepada Allah. Begitulah manusia ini. Kena sentiasa diingatkan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci, maha berkat Allah. Dulu kita dah belajar dalam surah Al-Mulk. Ingat tak? Tabaraka tu maksud dia apa? Ya? Apa dia Datuk? Kebaikan yang melimpah ruah. Kan ingat masuk keberkatan tu apa dia? Berkat. Keberkatan tu maksudnya isdiyadul khair. Kebaikan yang bertambah-tambah. Jadi cuba tengok manusianya hidup. Lepas dia dapat anak, dia dapat apa lagi? Dulu mula-mula kahwin, dengan selepas dah lama kahwin, dah ada anak. Cuba tengok rumah makin kecil ke makin besar. Sejajar dengan ramainya anak, ada pula cucu, rumah makin besar kan? Jadi itu apa dia tu? Bertambah-tambah apa tu dapat tu? Kebaikan. Itu Allah jadikan manusia. Nak bagi mudah supaya apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa Allah bagi anak? Supaya anak tu boleh jadi peluang kedua kepada kita. Kalau mungkin masa muda tak sempat buat, anak tu boleh kita gantikan pula. Kalau anak pun tak sempat, siapa? Cucu. Itu zuriat tu. Itu naslahun tadi tu. Naslahu tadi Allah sebut tu. Baik, buka balik surah 22. Buka balik surah 22 kita tanda tadi. Nampak kena baca macam tu. Surah 22 ayat 5, lepas tu kena buka sikit surah 23. Situ ada dia punya sambungan dia lagi. Sekarang buka balik 22 tadi kita berhenti dekat mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Betul Allah sambung lagi, wa nuqirru fil arham. Kami tetapkan dia berada di dalam rahim-rahim. Rahim ni dari perkataan apa dia? Rahmah. Rahim ni daripada perkataan apa dia? Rahmah. Diletak pula di sisi seorang wanita. Wanita ni memang naluri dia begitu. Belas kasihan dia tinggi. Tak boleh tengok anak dia luka. Kalau bapaknya bagaimana? Biarlah. Nanti dia sihat lah tu, insya-Allah. Relax sikit. Tapi ibu tak boleh, sensitif. Itu Allah letak dekat dia. Tapi kalau tuan-tuan diletakkan rahim macam mana? Kita tak tahu. Macam mana tak payah minta lah. Kita tolong jaga, carikan nafkah, berikan pendidikan. Itu tanggungjawab kita. Ma nasya'u, apa yang kami kehendaki, ila ajalim musamma, sehinggalah sampai waktu yang ditetapkan. Berapa? Minimum 6 bulan. Paling panjang 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Ada yang setahun. Orang kata apa? Bunting kebau Tak ada 9 bulan lah. Walaupun dalam buku-buku fiqh ada sebut sampai 3 tahun, 4 tahun. Dia sebut apa tu? Kadang-kadang mungkin pada zaman tersebut, perempuan-perempuan tu dia mungkin ada yang meroyan dan sebagainya. Dia kata dia dah lama mengandung. Tapi tak ada. Sebenarnya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan. Summa nukhrijukum tiflan. Kemudian kami keluarkannya berupa seorang bayi. Tiflan tu bayi, kanak-kanak. Summa litablughu asyuddakum. Kemudian Allah lah, walaupun dalam perut baby, dalam rahim ibunya tu, daripada hanya satu sel itu menjadi satu makhluk
yang lain, kemudian dia membesar tu sampai kita hari ni ada uban, sampai kita berumur ni, sampai kita berhalkom ke apa semua ni. Siapa yang jadikan proses tersebut? Bukan ibu ayah kita, satu pun tak pernah dia tekan on switch untuk pastikan apa dia, darah tu mengalir, makanan tu masuk, pergi dekat sana, pergi kat sini. Mana ada kita yang buat. Semua tu Allah yang jadikan. Sampai apa dia? Sampai dia mencapai umur dewasa. Umur dia kuat. Wa minkum may yutawaffa. Ada di antara kamu yang dimatikan. Maksudnya apa? Sebelum lahir lagi ada yang dah mati. Atau kanak-kanak lagi dah mati. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Ada juga yang kami biarkan dia kembali sampai apa dia? Arzalil umur, dia terjemah apa dia? Umur yang tua renta tu. Tua sampai dia nyanyuk kembali, macam dia baby balik. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sehingga dia tidak mengetahui lagi setelah dia mengetahui sesuatu. Dia tak tahu apa-apa dah. Nyanyuk. Kita doa kepada Allah. Lepas tu kalau orang tanya kita nak hidup sampai umur berapa? Kalau lama sangat, sekejap lagi jadi nyanyuk pula. Kalau awal sangat, sayangnya dunia ni. Sebab itulah kita punya fikiran kita mesti soalnya apa dia? Nak menuju ke berjumpa dengan Allah akhirat. Jadi kita tinggalkan dunia dalam keadaan apa? Tiada ketakutan dan tiada duka cita. Begitulah Allah cerita tentang kejadian manusia yang dalam perut tersebut. Buka balik surah 32 kita. Itu maksud sawwa. Allah sempurnakan kejadian. Apa lagi Allah cerita tentang kejadian manusia ini? Buka surah 32 ayat 9. Wa nafakha fihi mir ruhih. Wa nafakha fihi mir ruhih. Apa maksud dia? Kemudian dia meniupkan di dalam manusia yang Allah cipta itu apa dia? Ruh. Roh ni satu ilmu pengetahuan yang terbatas kita ada. Jadi roh ni macam mana kita pun tak tahu. Siapa pernah tengok roh dia? Yang bercakap ni roh ke macam mana ke? Tak apalah, itu ilmu Allah. Tapi hari ini kita boleh hidup ni kerana apa? Roh. Jadi roh ni tak nampak kan? Satu benda yang berada di dalaman. Sebab tu manusia ni bila kita sebut tentang al-insan, kena dua bahagian kita tengok. Tak boleh tengok satu bahagian. Allah sendiri ceritakan kepada kita sekarang. Bila sebut insan, mesti kepada dua aspek. Iaitu apa dia? Dalaman dia. Ad-dakhili. Dan juga al-khariji. Jadi antara contoh yang dalaman apa dia? Maksudnya dalam manusia ni, kalau kita ni memikir untuk nak membentuk insan, kita tak boleh hanya tengok luaran. Hari ni kita melihat pembentukan insan tu kepada apa dia? Luaran, pembangunan dan sebagainya, kemodenan. Tapi kita tertinggal pembentukan insan menerusi apa? Roh dia. Roh ni yang sangat penting ni. Roh ni lah yang menentukan dia ni dekat dengan Tuhan dia, takut dengan Tuhan dia ke tidak. Jadi dalam pendidikan kena ada dua-dua ni. Pembentukan roh dan juga pembentukan apa dia? Fizikal dia. Makan, minum apa semua nak sihat itu luaran dia. Kacak dia, bergaya dia, segak dia. Nak anak tu sikat tepi ke sikat tengah ke. Tapi kalau dalaman dia tu tak diusik, tak dibentuk, dia tak akan terbentuk satu insan yang betul-betul mengenal Tuhan dia. Sebab tu selain daripada roh, Allah juga berikan kepada kita apa dia? Yang dalaman nak kena jaga, akal. Lagi apa? Yang Allah bekalkan kat dia hawa nafsu dia. Ini semua nak kena jaga ni. Dan dia punya apa? Hati dia. Akal yang boleh berfikir, yang cerdas. Dah azan dah. Okeylah tuan-tuan puan sekalian. Kita berhenti dulu kot. Sini ya. Azan kan?
Seminit lagi. Kita habiskanlah. Maksudnya, tengok di sini Allah sebut apa dia? Allah sebut kepada kita, wa nafakha fihi min ruhih. Allah meniupkan di dalamnya roh, dan roh itu sesuatu yang berada di dalam badan kita. Jadi kita berhenti dulu sini, insya-Allah kita jumpa lagi lah pada pertemuan yang akan datang. Masih lagi ayat yang ke-9 sebab kita belum cerita wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita juga kena cerita tentang apa tu? Tentang sesuatu yang di dalam dan juga di luar aspek manusia ini, insya-Allah kita bincangkan kemudian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.